Okay. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke bilik kaunseling saya. Terima kasih. Okay, macam mana awak selesa ke duduk? Selesa. Selesa. Panas ke sejuk ke? Kalau awak nak saya adjust suhu, boleh? Oh, tak apa. Saya selesa. Selesa. Okay, Alhamdulillah. Okay, ini kali pertama ya awak datang ke sesi kaunseling. Ini kali pertama saya masuk bilik kaunseling ni. So, awak tak pernah berjumpa dengan cikgu kaunseling lah sebelum ni? Tak pernah lagi. Okay, kalau macam tu saya perkenalkan diri saya dululah. Okey. Nama saya Cikgu Kamaruzaman. Saya antara cikgu kaunseling yang bertugas di sekolah ni. Dan saya nak tahu juga tentang diri awak. Boleh awak introduce diri awak? Boleh. Nama saya Nur Iman. Nur Saya Iman. berusia 16 tahun. Dan saya dari kelas 4 Ibnu Sina. 4 Ibnu Sina. Oh, 4 Ibnu Sina kelas sains ya? Ya betul, kelas Okay, sains. kan macam kaleng-kaleng lah budak ni. Saya biasa je. Okey. Sebelum awak masuk bilik kaunseling ni, awak ada apa-apa macam fikiran ke? Awak rasa nervous ke? Ada sebenarnya, sebab kan saya pernah dengar lah cerita yang kalau saya masuk bilik kaunseling, bagi tahu cerita saya, nanti cerita saya tersebar dekat bilik-bilik guru. Oh, iyalah, benda tu jadi satu stigma lah. Itu yang membuatkan budak-budak sekolah ni macam takut untuk masuk ke bilik kaunseling. Tapi di bawah pengawasan saya, awak tak perlu risau sebab saya memang jaga betul-betul apa benda yang pelajar luahkan dalam bilik ni memang saya jaga dan saya tak ceritakan pada siapa-siapa. Jadi awak tak perlu risau tentang hal tu. Tetapi ada 3 condition yang mana saya tak boleh elakkan lah, kecuali saya memang kena ceritakan tentang kisah ataupun benda yang awak luahkan. Okay, pertamanya, kalau awak ada keinginan untuk cederakan diri awak, ataupun awak ada keinginan untuk cederakan orang lain, ataupun saya dapat perintah mahkamah untuk ceritakan tentang apa-apa informasi tentang awak. Okey, disebabkan perkara-perkara itu saya tak boleh elak daripada untuk ceritakan demi untuk membantu awak juga. Okey, so boleh kata keutamaan sesi kaunseling kita ialah untuk membantu awak. Okey. Okey, kalau awak dah faham tentang semua peraturan, semua condition yang saya tak boleh elak untuk ceritakan kepada orang lain, saya ni lah. Saya nak awak sign di sini. Okey. Kalau boleh. Jadi ni akan menjamin saya punya rahsia ya? Ya, awak tak perlu risau lagi tentang tu. Okey. Saya memang jaga betul-betul. Terima Okey. kasih. Okey, awak pun dah sign. Oh, tanda-tangan awak cantik juga. Mak saya aja. Mak awak aja. Okey. Okey. So, tanda tangan pun sudah, rules, date semua dah. Saya nak tanyalah soalan yang pertama. Okey, untuk sesi kaunseling hari ini ialah kenapa awak rasa awak di-refer ke sini? Saya tahu kenapa sebenarnya, sebab saya selalu ponteng sekolah. Awak selalu ponteng sekolah. Okey. Awak dah tahulah apa kenapa sebabnya awak datang ke sini. Ya. Okey, kalau macam tu saya nak tanyalah kenapa awak jarang datang ke sekolah? Sebab saya tak minat lah sekolah. Macam bosan sikit. Bosan? Bosan dari segi apa tu? Sebab saya dah tak ada kawan dah. So jadi bosan lah, saya tak boleh luangkan masa. Saya seorang-seorang. Tak ada kawan tu as in macam maksudnya kawan-kawan daripada tingkatan 3 dah tak masuk ke aliran yang sama ke? Ya betul. Sebab saya aliran sains, jadi yang lain tu dia milih untuk masuk aliran akaun, seni. Jadi sekarang pun saya tak keluar dengan diorang. Saya dah buat kita orang dah makin renggang lah. Saya pun tak datang sekolah sangat kan. Oh iyalah. Disebabkan awak tak datang sekolah tu, awak dah renggang dengan rakan-rakan awak masa form 3 dan awak juga tak kenal sangat dengan pelajar-pelajar sains stream yang sekelas dengan awak, ya? Betul. Okey, saya faham. Okey, selain daripada kawan-kawan, dari segi pelajaran macam mana pula? Awak okey? Pelajaran saya sebenarnya susah lah, subjek-subjek sains tu. Semua susah. Semua susah. Okey, subjek apa yang paling susah bagi awak? Matematik tambahan. Saya tak suka matematik tambahan. Sebab saya kena belajar trigonometri, fungsi, saya tak faham. Nanti saya keluar sekolah, saya guna tambah tolak darab bahagi juga. Yelah, betul. Saya setuju juga. Saya pun banyak dapat pelajar yang mana yang datang luah
ajarkan dekat saya, memang diorang akan cakap pasal AdMed, ya. Dan saya sendiri pun pelajar sains stream masa sekolah dulu, so saya sangat-sangat faham. Okay, tapi apa pun, kalau awak dekat rumah kan, apa saja awak buat? Oh, kalau kat rumah saya buat banyak benda. Ah. Saya macam banyaklah saya kena buat. Saya tolong mak saya kemas rumah, saya jaga adik-adik saya. Macam itulah. Okay, maksud katanya boleh kata yang awak sebenarnya tak datang sekolah, awak banyak luangkan masa di rumah membuat kerja rumah. Betul. Okey. Saya selalu buat kerja rumah. So kalau saya datang sekolah pun bosan, jadi saya duduk rumah buat kerja rumah, tolong mak saya semua. Macam mana pula dengan mak ayah awak? Oh, sebenarnya mak saya dia bekerja, jadi dia tak boleh lah cari sangat pasal rumah. Ayah saya Okey. pula meninggal, jadi mak saya lah yang jadi kita orang punya sumber pendapatan. Dia lah kena bekerja. So ayah awak meninggal disebabkan itu mak awak kena keluar bekerja dan awak kena pikul tanggungjawab yang lebih sebagai seorang anak, ya. Awak anak sulung ke? Ya, saya anak sulung. Oh. Jadi saya lah bertanggungjawab kat atas adik-adik saya yang kecil. Kalau bukan saya, siapa lagi nak jaga adik-adik saya? Mak saya kerja, saya tinggal kat rumah, jadi saya kena jaga diorang. Okay, faham. So sebagai anak sulung, yelah, anak sulung ni pikul tanggungjawab yang memang lebih lah. Betul. Sebagai anak yang pertama yang lahir. Sebab ada adik-adik yang kecil. Adik-adik awak umur berapa? Seorang tu umur 4 tahun, seorang ni umur 2 tahun. Kecil sangat lah. Betul. Okay. Senang kata, sebab kenapa awak tak datang sekolah ni bukanlah sebab pelajaran ke ataupun sebab kawan-kawan. Awak tak datang sekolah ni sebab awak pikul tanggungjawab sebagai seorang anak yang sulung di rumah, betul? Betul lah. Sebab saya je lah yang kena tolong ibu saya. Kalau saya tak tolong mak saya, siapa lagi nak kita nak harapkan? Ayah saya dah tak ada. Awak dah memang tak ada siapa lah nak diharapkan. Ayah awak dah meninggal dan mak awak pergi kerja, awak lah kena jaga adik-adik awak, buat kerja di rumah. Okay. Untuk sesi kaunseling ni, saya prefer untuk setiap kali awak datang, kita kena setkan satu matlamat untuk kita capai di akhir sesi kaunseling. Okay. Kepentingan matlamat ni adalah untuk kita nampak apa yang kita perlu capai, apa contohnya macam option untuk segala solusi. Ya, faham? Faham? Okey. Kalau macam tu, saya cadangkan matlamat kita adalah untuk meningkatkan prestasi kehadiran awak ke sekolah. Awak setuju? Setuju. Boleh. Awak nampak semangat sebab adakah awak memang betul-betul datang sekolah selama ni? Ya, betul. Saya nak je sebenarnya pergi sekolah sebab lagipun saya tak semua orang tolong sekolah. Cuma saya tu lah. Saya ada tanggungjawab saya sendiri. Jadi saya relakan saya sendiri yang nak jaga adik-adik saya. So saya lepaskan tanggungjawab saya sebagai seorang pelajar. So awak sebenarnya memang nak ke sekolah, tapi benda yang menghalang awak adalah tanggungjawab awak sebagai seorang anak sulung di rumah, betul? Ya, betul. Okey, kalau macam tu kita memang setujulah, ya, untuk meletakkan matlamat iaitu untuk meningkatkan prestasi awak, prestasi kehadiran awak ke sekolah. Okey, boleh. Saya setuju. Okey, baiklah. Kita tadi dah beritahu tentang matlamat kita punya sesi kaunseling ni. Jadi awak ada apa-apa cadangan tak untuk mencapai matlamat ni? Cadangan, saya tak boleh fikir apa-apa lah. Tapi kalau nak datang ke sekolah, maksudnya saya tak boleh jaga adik-adik saya dah lah. Ya, betul. Tapi awak jangan risau. Saya rasa macam sekiranya awak tak boleh jaga adik-adik awak, tapi awak boleh teruskan ke sekolah, itu seperti satu yang wajib dilakukan. Tapi kalau wajib pun, adik-adik saya penjagaan, tak siapa nak jaga adik-adik saya, macam nanti adik-adik saya pula yang terabai. Jadi awak takut adik-adik awak terabai. Tapi awak pernah tak berbincang dengan mak awak tentang perkara ni? Saya banyak kali dah, tak adalah bincang, tapi mak saya lah asyik-asyik pesan untuk saya ke sekolah sebab dia tengok saya asyik-asyik ponteng untuk jaga adik-adik. Jadi mak awak risau lah yang awak ponteng sekolah untuk jaga adik-adik awak. Boleh saya tahu apa awak punya pendapat bila awak ponteng sekolah? Awak tak rasa ke yang awak akan dikenakan tindakan yang berat sekiranya awak ponteng ke sekolah?
banyak kali dah sebenarnya saya fikir. Saya takut saya kena buang sekolah ke apa ke. Faham? Jadi kalau awak kena buang sekolah, awak rasa, apa yang awak akan rasa? Macam apa mak awak rasa semua? Saya mungkin saya terima je lah, tapi saya paling takut mak saya lah. Sebab mak saya memang nak sangat saya ke sekolah, tapi kalau dia tahu saya kena buang sekolah memang lagi sedih lah saya rasa. Faham. Jadi awak awak takut mak awak sedih, tapi awak still nak teruskan untuk menjaga adik-adik awak, betul? Awak ada tak tegaskan supaya awak jaga adik-adik awak? Sebab saya nampak awak macam nak sangat jaga adik-adik awak. Memang tak pernah. Dia memang tak pernah tegaskan. Saya yang tegaskan gila-gila. Tapi satu sebab sebab lain saya fikir yang saya memang tak boleh ke sekolah ni selain daripada jaga adik saya lah. Masalah kewangan mak saya lah. Saya tahu dia tak adalah, gaji dia tak adalah banyak sangat. So memang kalau saya datang sekolah hari-hari, banyak pula bebanan dia nak bagi duit belanja kat saya. Oh, jadi awak risau tentang masalah kewangan awak lah. Awak nak tahu tak, saya nak beritahu awak lah satu cadangan. Sebenarnya sekolah kita ada sediakan satu tabung simpanan untuk PHT. Jadi kalau awak nak, saya boleh rujukkan nama awak kepada PKHIM. Awak nak ke? Saya boleh tolong awak dalam hal Boleh ini. juga. Okey, kalau macam tu awak jangan risau. Tapi awak kena pastikan satu lah, awak kena pastikan awak belajar dengan bersungguh-sungguh untuk dapatkan sumbangan ni. Okay? Boleh, tapi itulah saya kena slow-slow lah. Takut sebab saya dah memang tak banyak yang saya faham. Faham, sebab awak dah lama tak datang sekolah, jadi awak ketinggalan sedikit lah dalam pembelajaran. Okey, kalau macam tu saya ada satu lagi cadangan. Apa kata saya boleh berbincang dengan cikgu ustaz-ustaz awak. Nanti awak boleh ulang kaji dengan diorang. Kita boleh buat satu sesi ulang kaji khas untuk awak. Macam tu okey ke? Macam okey, sebab yelah kalau cikgu-cikgu pun tahu kondisi saya rasa dia orang faham je kot nak tolong saya ke semua. Ya, awak jangan risau, cikgu-cikgu pasti akan tolong awak. Tapi tu lah, walaupun dah buat tabung tu pun saya fikir balik, mampu ke tolong saya macam ringankan beban mak saya. Faham. Awak risaulah untuk masa depan nanti, takut awak still ada tekanan kewangan macam tu. Okay, awak jangan risau. Kalau awak terus ke sekolah dan mendapat keputusan cemerlang, awak tahu kan yang sekolah ada menyediakan beasiswa untuk pelajar-pelajar cemerlang? Oh, saya pernah dengar macam tu je lah, tapi saya tak pernah tahu detail. Jadi awak kena belajar bersungguh-sungguh. Nanti saya akan tolong awak untuk mendapatkan beasiswa ni. Tapi mesti banyak competition kan? So semestinya banyak keputusan, tapi awak jangan risau. Sebab saya nampak dalam ni, awak punya report card ni, keputusan awak sangat cemerlang masa form 3, betul? Tapi itu form 3 lah, form 4 lain kot. Tak, saya yakin yang awak boleh. Awak jangan risau dengan asisten daripada guru-guru dan awak punya semangat sendiri. Saya yakin awak boleh dapatkan beasiswa ni. InsyaAllah, saya cubalah. Okey, kalau awak nak datang sekolah setiap hari kan, dan mak awak pun pergi kerja, siapa yang biasanya jaga adik-adik awak? Ada ke orang lain yang jaga? Sebelum ni, kalau ada time saya datang sekolah, mak saya selalu hantar adik-adik saya ke rumah makcik saya lah. Oh, ke rumah makcik awak. Dekat ke rumah dia? Dekat, dia macam kawasan perumahan saya tu, kawasan perumahan makcik saya macam sebelah je. Oh, sebelah je, tak sangat dekat lah macam tu dekat. kan. Oh, jadi makcik awak tu bekerja lah ke tidak? Tak, dia tak bekerja, dia duduk kat rumah je, dia jaga anak dia seorang. Oh, anak dia seorang. Jadi dia suruh rumah. Jadi apa kata kalau awak nak ke sekolah lah, saya bagi cadangan, awak berbincang dengan makcik awak supaya meminta bantuan dia lah untuk menjaga adik-adik awak. Itu saya rasa berat sikit. Sebab yelah, walaupun dia anggap kita orang macam anak-anak dia sendiri pun, saya rasa berat lah. Sebab saya rasa macam menyusahkan dia juga. Walaupun suami dia pun baik, suami dia macam engineer lah, banyak gak lah dia bagi sumbangan kat keluarga kita orang. Tapi rasa malu lah kadang.
Faham. Jadi awak sebenarnya tak nak membubarkan mak saudara awak dan awak rasa malu lah. Tapi saya rasa sekiranya awak berbincang baik-baik dengan mak saudara awak, dia pun rela untuk menolong awak. Cuma awak je yang berfikiran macam, oh mungkin ini, mungkin itu. Tapi saya faham lah. Tapi itulah, sebelum bincang dengan makcik saya tu, saya lebih prefer untuk bincang dengan mak saya dulu kot. Boleh. Kalau awak bincang dengan awak, itu lagi lebih baik lah. Nanti awak boleh awak boleh bincang dengan mak awak elok-elok, dan nanti mungkin awak akan mendapat satu solusi bersama mak awak. Betul juga lah. Okay, jadi saya rasa sesi kaunseling kita ni dah tercapai lah matlamat kita yang saya mention tadi ya. Jadi kita dah meningkatkan, kita boleh meningkatkan prestasi kedatangan awak dengan solusi ataupun cadangan yang saya berikan kepada awak tadi. So yang pertama tadi tentang masalah kewangan awak. Okay, masalah kewangan awak tu awak jangan risau, sebab kita macam saya kata tadi, kita ada tabung simpanan sekolah. Nanti saya akan refer kepada PKM dan tolong awak. Dan juga masalah awak takut lagi masalah kewangan untuk masa depan kan. Jadi kita ada beasiswa. Beasiswa ni saya nak tekankan lah, awak kena belajar sungguh-sungguh. Nanti bila awak ada keputusan yang cemerlang, saya yang sendiri yang akan tolong awak dapatkan beasiswa ni. Tapi awak kena janji dengan saya lah, awak kena belajar dengan sungguh-sungguh ya. InsyaAllah saya cuba sehabis baik. Okay, baiklah. Dan yang ketiga, last one lah. Yang ni masalah ataupun masalah adik-adik awak. Awak takut siapa nak jaga adik-adik awak kan semua kalau awak ke sekolah. So ni awak kena bincang dengan ibu bapa awak, ibu awak, saya, ibu awak dan juga mak saudara awak. Awak jangan risaulah. Jadi kita dah bincang dalam sesi ni. Saya rasa itu je lah sesi kita pada hari ni. Selama 30 minit ni matlamat kita pun dah tercapai. Tapi sebelum saya akhiri sesi ni, awak ada apa-apa lagi ke awak nak bagi tahu saya? Ada beban ke dalam diri awak yang awak nak luahkan? Awak boleh bagi tahu saya, jangan segan-segan. So buat masa ni memang tak ada lah, tapi boleh cakap saya rasa lega sikit lah datang kaunseling ni. Sebab dia tak buatkan saya rasa menyesal. Sebab sebelum ni saya masuk, saya rasa macam apa kaunseling, macam lah boleh selesaikan masalah saya. Tapi sekarang tak adalah boleh menyelesaikan masalah, tapi saya boleh nampak lah apa saya boleh buat. Betul, saya faham. Biasalah kita ada persepsi negatif dulu. Alhamdulillah lah awak ada persepsi positif sekarang. Macam yang saya beritahu tadi, kaunseling ni adalah untuk membuka jalan supaya awak nampak solusi kepada masalah awak. Jadi kalau awak ada apa-apa masalah, kalau awak ada sesuatu nak luahkan, awak boleh datang ke bilik kaunseling lagi, dan nanti kita orang akan membuka jalan untuk penyelesaian masalah awak. Okay, saya rasa itu je lah sesi kita pada hari ni. Nanti kalau ada apa-apa, awak boleh beritahu saya. Okay. Baik cikgu, terima kasih. Sama-sama. 18 lah, 9 minit.